واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا، علمنا منه ما جهلنا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار، واجعله لنا حجة. اللهم ارحمنا بالقرآن، واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا، علمنا منه ما جهلنا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار، واجعله لنا حجة. اللهم ارحمنا بالقرآن، واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا، علمنا منه ما جهلنا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار، واجعله لنا حجة. اللهم ارحمنا بالقرآن، واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا، علمنا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربنا اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقه أقوالنا والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, apa khabar semua? Para pelajar Ustaz kelas hari Isnin, sesi Isnin malam, insyaAllah, kelas lelaki. InsyaAllah pada malam ni kita nak menyambung kelas kita seperti biasa, insyaAllah. Sudah hampir lebih kurang 4 minggu kita bersama-sama dalam kelas secara online, insyaAllah. Walau bagaimanapun itu tidak menjadi masalah dan problem kepada kita, kerana pengajian Quran kita kena teruskan, kita kena terus menuntut ilmu, terus membaca Al-Quran, saya akan terus membimbing kita membaca Al-Quran supaya kita terus boleh istiqamah dalam membaca Al-Quran, insyaAllah. Baik, untuk malam ni kita akan bersama-sama sambung pada surah
Al-Ma'idah ayat 123. Okey, untuk sahabat-sahabat yang baru masuk, yang baru menyertai, insya-Allah kita akan sama-sama bertalaki sambung surah Al-Ma'idah muka surat 123 123, iaitu pada ayat yang ke-91 ayat ke-91. Okey, untuk sahabat-sahabat yang baru masuk, ibu-ibu, ayah-ayah, abang-abang, adik-adik, kakak-kakak, Assalamualaikum. Waalaikumsalam semua. Terima kasih kerana mengikuti kelas pada malam ini. Alhamdulillah. Moga-moga Allah memberkati kehadiran tuan-tuan, puan-puan, ibu-ibu, ayah-ayah ke kelas pada malam ini. Okey, apa khabar semua? Moga-moga mendapat keberkatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala pada hari Isnin ini, insya-Allah. Mungkin ada yang baru balik daripada kerja, yang bekerja lah, ataupun baru selesaikan urusan, ataupun dan sebagainya lah, insya-Allah. Ala kulli hal, kita akan terus meneruskan kelas talaki kita seperti biasa, insya-Allah, bersama-sama dalam kelas kita pada malam ni, insya-Allah. Okey. Baik, boleh kita mula ke? Suara Ustaz okey? Kalau suara okey, insya-Allah senang mula sebentar sahaja lagi. Okey, baik, insya-Allah kita mula. Mari kita tengok bacaan surah kita, insya-Allah. Surah Al-Maidah ayat 91, insya-Allah. Sebelum kita mula, kita seperti biasa membaca Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقهوا أقوالنا والحمد لله رب العالمين. Baik, insya-Allah mari kita mula sama-sama. Kita memulakan bacaan kita surah Al-Maidah ayat 91. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة. Seperti biasa, kalau tempat-tempat yang saya berhenti tu boleh note kan, tick kan, untuk dan perempuan boleh berhenti juga kat situ, tak masalah. Tu panduan untuk kita wakaf, berhenti jika kita tak cukup nafas. Bila kita baca Al-Quran, kita baca balik, baca sendiri kan, so kita kalau tak cukup nafas, kita berhenti kat situ lah. Sekali lagi. Ayyuqi'a bainakumul adawah. Terus. والبغضاء في الخمر والميسر. Terus ويصدونكم
صدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. Boleh? Dapat ke insyaAllah? Ayat ke-91, ayat pertama kita. Baik, dekat ayat-ayat tu insyaAllah saya rasa tuan-tuan puan boleh baca dengan baik. Cuma ni pada kalimah dekat situ ada kalimah as-salah itu wa anis salah sini. Wa anis salah, kalimah as-salah bacaan dia bacaan as-salah, bukan as-salawah. Jangan baca as-salawah pula. As-salawah, nampak ada waw situ, baca as-salawah. Sedap bunyi je salawah macam selawat kan. Tapi sebenarnya bacaannya as-salah, solat. Macam biasa lah kan. Sebutannya as-salah. Bukan as-salawah. Waw tu dihazafkan dari sudut bacaan dia. Dihazaf ni dibuang lah. Bukan dibuang ni, dia tidak dibaca dari sudut bacaan, tapi dikekalkan dari sudut tulisan dia. Boleh tu kaedah dia. Tu kaedah dalam tajwid. Dihazafkan dari sudut bacaan, dikekalkan dari sudut tu tulis. Sebab tu dia masih lagi ada kat situ. Dia tak buang tulisan terus. Tulisan nak buang tak boleh diubah. Dia kena ada sebab-sebab tertentu boleh kita boleh diubah. Tetapi dari sudut kaedah, bukan kaedah tajwid sebenarnya, dia kaedah resam Osmani. Resam ni penulisan. Dalam kaedah penulisan Al-Quran, jadi satu ilmu disebut sebagai kaedah penulisan Al-Quran. Rasam dengan dhabt Al-Quran. Dhabt ni tanda. Dhabt tanda. Resam tulisan. Jadi tulisan, maknanya dia letak huruf tu, huruf ni kenapa ada alif kecil, kenapa ada waw kecil kan. Itu dari sudut rasam penulisan. Tetapi dari sudut dhabt maknanya tanda. Tanda apa maksudnya? Titik dia, jadi tanda-tanda bulat tu dan sebagainya kan. Baris dan sebagainya. Tanda tu ilmu lain disebut sebagai ilmu dhabt Al-Quran. Tulisan rasam Al-Quran. Begitu. Baik, itu ilmu lain ilmu yang besar lah, ilmu yang lebih luas. Kalau kita belajar Al-Quran lebih dalam, kita akan belajar benda tu. Boleh, tak apa. Tapi dia punya kaedah dia dalam kaedah resam tu, maksudnya resam Al-Quran tu, ilmu resam, iaitu dihazafkan dari sudut bacaan, tapi dikekalkan dari sudut tu tulisan dia, as-salah gitu Ada kalimah lain juga yang berkaitan ataupun yang sama dengan ini. Contohnya az-zakah, as-salah, az-zakah. Az-zakah pun dalam Quran ditulis alif lam zai kaf waw alif ta, az-zakah gitu juga macam ni juga as-salah. Tapi dibaca dengan az-zakah, bukan az-zakawah, az-zakah. Gitu kaedah dia. Baik. Penting, sebab tu penting kita mengaji Quran. Mengaji, maksudnya kita belajar Al-Quran ni, baru Ustaz boleh ceritakan tentang bagaimana dia punya cara sebutannya. Boleh insyaAllah. Kita sambung pada ayat yang ke-92. Sambung ayat ke-92 insyaAllah. Kenapa kita belajar Quran? Supaya ada orang membimbing kita, membaca Quran, memperbetulkan kita kalau kita salah baca. Itu sebab kita belajar Al-Quran, kita mengaji, kita masuk kelas. Sebab sebenarnya baca Quran ni kita boleh nak baca sendiri, tak masalah. Baca sendiri. Bila kita baca sendiri, kita bacalah ikut kita punya bacaan. Betul tak betul tu nombor dua, tapi kita baca. Memang boleh baca. Tapi betul atau salah tu, tapi yang kedua kena ingat pula sebab
Rasulullah sendiri Allah sendiri dalam Quran sebut waratilil Quran tartila. Baca Al-Quran dengan tartil maksudnya baca dengan betul dan bertajwid. Baca satu part, dia baca dengan betul satu part yang lain. Ramai orang mungkin baca Quran, ramai baca Quran, baca. Dia buka Quran, dia baca. Tetapi orang yang mengaji, orang yang belajar Quran, dia yang baca Quran dengan betul. Kenapa? Sebab bila dia mengaji tu, dia belajar Quran tu, ada yang membimbing dia. Membimbing maksudnya, ustaz baca, dia ikut. Dia dapat bacaan yang betul daripada ustaz, daripada guru dia. Yang kedua, kalau dia baca salah, ada guru yang membetulkan. Memperbaiki. Baik, dia sama konsep macam sekolah kan. Kita belajar, kalau salah guru betulkan kan. So, tujuan guru tu adalah untuk membetulkan, memperbaiki. Kenapa? Bukan guru tu dia sombong ataupun dia hebat nak baki-baki orang. Tak. Sebenarnya guru tu dia ada ilmu yang kita tak ada. Kalau kita dah ada ilmu, so kita tak adalah masuk kelas dah. Sebab kita dah boleh baca dah. Kan betul tak? Mana guru tu, mana dia dapat ilmu tu? Dia dapat daripada guru dia. Dia bertalaki. Kena cerita tentang bertalaki ni panjang tentang perempuan, ibu ayah. Cabaran bertalaki dengan guru. Habiskan 30 juzuk kan. Itu orang kata sebagai pengorbanan guru tu untuk mendapatkan ilmu. Kan? Bertahun-tahun dan sebagainya lah. Itu pada cerita kan, tak talaki kita malam-malam kan. Baik, sambung ayat 92. وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ. طا tebal jangan wa'ati tak. Wa'ati ta tu tebal. Tak boleh baca wa'ati tu ta. Sedangkan sini ta. Kalau ta ti tu. Kalau ta ti tu. Beza dia punya sebutannya ta ti tu dengan ta ti tu. Beza. Jadi sini bukannya ta, dia ta. Wa'ati. Boleh sekali lagi. وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ. Terus. وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَاحْذَرُوا فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّمَا عَلَى رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ. Boleh? Ayat 92. Terus pada ayat 93. لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ فِيمَا طَعِمُوا إِذَا مَا اتَّقَوْا وَآمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ ثُمَّ اتَّقَوْا وَآمَنُوا ثُمَّ اتَّقَوْا وَأَحْسَنُوا
Jaga-jaga. Pada kalimah ayat thumma taqaw wa amanu dengan thumma taqaw wa ahsanu. Thumma taqaw wa amanu. Taqawwa tu waw, ada waw mati dengan waw baris atas. Itu hukumnya idgham mutamathilain, bertemu dua huruf yang sama. Pertama mati, yang kedua baris. Sama juga yang kedua tu thumma taqaw wa ahsanu. Bertemu dua huruf yang sama, yang pertama mati, yang kedua baris. Okay, apa yang berlaku situ ialah begini ya. Kita tidak boleh panjangkan. So nak sebut panjangkan. Thumma taqaw wa amanu. Sebut Ustaz kata idgham, so kita panjangkan tak boleh. Walaupun idgham tu idgham pada huruf. Idgham pada huruf. So tidak boleh dipanjangkan. Baca biasa je. Dia kena, cara bacaan idgham mutamathilain ni Ustaz ulang balik ialah dengan memasukkan bacaan huruf yang pertama ke dalam huruf yang kedua. Thumma taqaw taqawwa amanu, taqawwa ahsanu. So waw tu akan baca sekali je lah. Okay. Kita cuba baca. Thumma taqawwa amanu, thumma taqawwa ahsanu. Gitu boleh? Okay, terus. Wallahu yuhibbul muhsinin. Okey, cantik. Terus. Ayat ke-94. Ya ayyuhalladzina amanu layabluwannakumullahu bisyai' minas saydi tanaluhu aydikum wa rimahukum liya'lam Allah man yakhafuhu bil ghaib. Berhenti dekat situ, bil ghaib. Ba tu kita qalqalahkan, bil ghaib, qalqalah kubra. Qalqalah kubra, qalqalah yang kita berhenti di hujung kalimah. Tak kira lah kita berhenti hujung kalimah, hujung ayat ke ataupun ketika waqaf. Boleh? Kita sambung. فَمَنِ اعْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ. Sekali lagi. فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ. Jadi dia pada kena azabun alim, azabun alim. Azabun ain, alim hamzah, azabun alim. Dengan alim, alim ain. Alim dengan alim dua kalimah yang berbeza dan mempunyai dua maksud yang berbeza. Azab, azab alim dengan alim. Alim dengan alim. Alim dengan alim. Alim hamzah alim So beza Okey, kat mana bunyi makhraj dia? Okey, kat mana makhraj dia?
Dua-dua makhraj dekat pangkal, dekat kerongka, kerongkong pula, kerongkong lidah. Kerongkong, tersasul pula malam ni. Kerongkong, dekat rongga kerongkong, itu yang tepat dia. Rongga kerongkong ni cumanya ada 3 bahagian. Bahagian atas, tengah dan bawah, dan hampir pada kita punya dada tu. Okay, ain dengan ain dekat tengah kerongkong, manakala hamzah dekat bawah kerongkong belah bawah. Dia akan berbeza dari sudut sebutan dia. Ain tertekan sikit, hamzah kita lepaskan dia. Ain, kalau hamzah gitu. Boleh, ini saya selalu sebutlah beza huruf ain dengan huruf hamzah kan. Okay, terus ayat ke-95. Okay. يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم. Panjang sikit ayat ni. So kena potong-potong bertandakan tempat-tempat yang saya potong. Hadiyan balighal ka'bah aw kaffaratun ta'amu masakin. Sekali lagi. أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره عفى الله عما سلف ومن عاد فينتقم الله منه والله عزيز ذو انتقام. Okey, wallahu azizun dzun intiqam. Aziz zai, dzun intiqam dzul. Boleh? Aziz zai, dzun intiqam dha tu huruf dal. Okay, so kena bezakan huruf zai dengan huruf dal. Azizun dengan dzun. Aziz dia punya lidah dia tu dekat belakang gigi. Dzun intiqam dha dhu kena keluarkan sikit lidah. Dha dhu keluarkan sikit lidah. Dzun intiqam. Boleh Itu beza dia. Kena bezakan sebutan. Tak boleh sama. Kalau sama kita tertukar dia punya huruf. Contoh macam siratal ladzi, siratal lazi. Zai. Tak boleh. Zai. Kalau dal dia punya huruf lain. Siratal ladzi huruf dal bukan siratal lazi. Salah. Baik, jadi kena jaga. Boleh insya-Allah.
Okay, habis kita baca ayat muka surat 23, kita sambung 124. Setakat ni okey lagi ke? Untuk kita sambung pada muka surat yang seterusnya, satu muka lagi kita ambil insyaAllah. Okay, kalau okey, komen okey, Alhamdulillah. Boleh follow lagi, cantik. Saya nak sambung lagi dia punya, kita punya pembacaan insyaAllah. Okey ke? Semua masih okey? Kalau okey, komen okey. Okey, boleh ya insyaAllah? Okey. Kalau boleh, insyaAllah kita nak sambung satu muka lagi. Okey, baik. Kita nak teruskan pada ayat ke-96. 96 insyaAllah. Okey. أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة. Terus, وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما واتقوا الله الذي sekali saya baca. Ustaz pun tersilap baca jadi sebab dia hilang kejap. Okey, terus. واتقوا الله الذي إليه تحشرون. Okey, baik. Terus 97, ayat ke 97. جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام والهدي والقلائد ذلك لتعلموا أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض
وأن الله بكل شيء عليم. Jaga-jaga pada kalimah syai'in alim. Kalimah apa? Syai'in alim macam saya sebut tadi tu, kena bezakan sebutan hamzah dengan sebutan ain. Syai'in alim. Syai'in alim. In alim. Jangan syai'in alim. Alif hamzah. Ni hamzah lepas tu ain. Syai'in alim. Jangan dua-dua ain pula. Syai'in alim pun tak boleh juga. So satu hamzah, satu ain. Boleh? InsyaAllah. Okay, sambung. Sambung lagi bacaan kita, insyaAllah. Okey ke semua lagi? Baik, kita. I'lamu anna Allah syadidul iqab. Sini kita mulakan dengan baris bawah pada hamzah wasal di permulaan ayat itu, kan? Hamzah wasal di permulaan ayat kita mulakan dengan baris bawah. I'lamu. Ingat tak kaedah yang Ustaz bagi? Macam mana kaedah yang Ustaz bagi? Kaedahnya sekira kalau hamzah wasal ni dia bukan dengan alif lam, dia ada tiga step dia. Yang pertama, tengok dia, step dia adalah dengan melihat baris huruf yang ketiga. Dengan melihat baris huruf yang ketiga dalam kalimah tersebut. Contohnya yang ni kita tengok i'lamu, kita baca macam tu. Tengok huruf ketiga dia apa? Huruf ketiga dia adalah huruf lam. Lam berbaris di atas. So kaedah begini, kalau sekiranya huruf ketiga baris atas, kita baca baris bawah. Boleh? Kalau huruf ketiga dia baris bawah pun kita baca baris bawah. Dan kalau huruf ketiga dia baris depan, kita baca baris hadapan juga. Boleh? Sekali soalan. Huruf ketiga dia baris atas, kita baca baris bawah. Huruf ketiga dia baris bawah, kita baca baris bawah. Huruf ketiga dia baris depan, kita baca baris hadapan. Boleh? So yang ni huruf ketiga dia baris atas. So atas kita baca baris bawah lah. I'lamu. Boleh? Baik, kita sambung. Okay. Terus wa anna Allaha ghafurur rahim. Ayat ke-99. Sambung. Ma 'ala rasuli illa al-balagh. Wallahu ya'lamu ma tubdun wa ma taktumun. Okay, terus. Qul la yastawil khabithu wat-tayyib. Terus sebelum tu kulla dikasih ada lam mati bertemu dengan lam berbaris. Lam mati, lam berbaris, hukum idgham mutamasilain sama macam sebut tadi kan. Idgham mutamasilain, masukkan lam yang pertama ke dalam lam yang kedua. Kulla. So satu dia bunyi lam yang kedua saja. Kulla yastawil khabith. Boleh? Okey, terus. Walau a'jabaka kathratul khabith fattaqullah ya ulil albab.
la'allakum tuflihun. Gitu, ayat ke-100. Baik, seterusnya ayat ke-101. Ya ayyuhalladzina amanu la tas'alu an asya' in tubda lakum tasu'kum wa in tas'alu anha hina yunazzalul Qur'an hina yunazzalul Qur'anu tubadalakum afallahu anha wallahu ghafurun halim. Gitu. Nanti baik. Sikit lagi, ada 2 ayat lagi untuk kita habiskan muka surat 124. 2 ayat lagi insya-Allah. Ayat 102 dan ayat 103. Okey. Boleh lagi insya-Allah. Qad sa'alaha qaumun min qablikum thumma asbahu biha kafirin. Itu ayat ke-102. Baik. Yang terakhir ayat ke-103. Itu muka surat insya-Allah. Ma ja'alallahu min bahirah wala sa'ibatin wala wasilah ولا وصيلة ولا حام ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب وأكثرهم لا يعقلون صدق الله العظيم. Baik, alhamdulillahirabbil kita telah menamatkan bacaan kita 2 muka surat pada hari ini, iaitu muka surat 123 dan 124. Alhamdulillah, syukur kepada Allah SWT kita diberikan kesempatan dan ruang insya-Allah untuk kita membaca dengan baik. Alhamdulillah. Macam mana, okey ke semua? InsyaAllah masih lagi follow Ustaz sampai ke hujung ni insyaAllah. Baik, moga-moga mendapat manfaat daripada sesi kelas kita pada malam ini insyaAllah. Sebelum kita menamatkan, Ustaz nak war-warkan satu perkara iaitu berkenaan dengan Ustaz disebut dalam grup kelas Talaki Isnin tu, berkenaan dengan kelas Talaki Am secara individu. Kelas Talaki Am secara individu. Yang ni kita nak buat sebagai alternatif lah, alternatif kepada kelas, kerana pertamanya kelas kita tidak boleh dibuka lagi lah untuk kelas ramai-ramai. Okay, kan? Dan yang kedua, kelas yang kedua tak boleh ramai, maksudnya kita boleh buat kelas one to one sahaja. Okay.
Jadi Ustaz nak memanfaatkan waktu ataupun keadaan ataupun ruang yang diberi itu untuk kita boleh teruskan kesinambungan kelas kita. Itu yang pertama. Yang kedua, mungkin ada sahabat-sahabat sekalian yang ibu ayah yang mengikuti kelas-kelas Isnin ni yang tidak dapat bertalaki secara online. Susah faham sebab dia juga beritahu, dia kata Ustaz nak online ni internet lah masalah semua kan. Jadi Ustaz buat alternatif supaya boleh datang center untuk kita bertalaki, cumanya secara one to one lah. Itu yang kedua. Okey. Jadi setakat ni ada lebih kurang 3 orang lah yang dah susun masa dalam group tu. Kalau tuan-tuan puan berminat untuk nak join tu, sebenarnya Ustaz buka ni untuk kelas hari Isnin saja kelas hari Isnin saja, sebab kelas hari lain tu dia okey join secara online lah, tak ada masalah. Tapi yang kelas Isnin ni mungkin ada beberapa masalah, cabaran bila kita nak buat kelas online. Lepas tu Ustaz buat secara individu, tuan-tuan puan datang ikut timing yang tuan-tuan puan susun yang Ustaz bagi tu lah. Dia datang baca, kita akan sambung daripada kelas lelaki yang kita sambung pada kita berhenti pada malam ni. So terus baca. Mungkin dapat 2 muka, 3 muka, 4 muka. Dalam sesi one to one. Sebab bila one to one ni kaedah dia begini, tuan-tuan puan baca, Ustaz semak. Kalau salah Ustaz betulkan. Jangan risau, Ustaz tak ada masalah lah. Ustaz betulkan sudut bacaan saja. Okey. Jadi setakat ni kita buat macam tu sebab Ustaz pun tak pasti, mungkin PKP ni mungkin disambung lagi. Kalau disambung lagi mungkin akan lebih panjang lagi kita punya ni. Kita tak boleh buat kelas yang ramai. Jadi so buka kepada kelas yang secara perseorangan tu lah, one to one, insyaAllah. Center kita sebenarnya kita buka tapi untuk kelas one to one individu saja. Dan Ustaz buat live kelas daripada center lah. Begitu. Jadi kelas insyaAllah kita akan mula pada Disember, tu minggu depan. So ada, setakat ni kita ambil Disember dulu, ada 4 minggu. So seorang 2 sesi, sebulan 2 sesi, sebab kita nak meraihkan pelajar yang lain lah. Sebab kalau buat setiap minggu takut tak cukup untuk pelajar yang lain join sekali. Setakat ni kita mula pada Disember. Tapi kalau sekiranya kelas dah boleh dibuka, nanti kita bincang balik macam mana, sama ada kita teruskan kelas individu ataupun kita buat kelas secara online beramai-ramai juga, tak ada masalah. Okey. Boleh, itu makluman daripada Ustaz. InsyaAllah tak ada apa-apa, kita boleh teruskan pengajian kelas kita dan dapat belajar dengan baik, insyaAllah. Ustaz rasa kalau Ustaz rasa lah pelajar Ustaz tu ramai yang dekat sekeliling Lembah Kelang lah. Adik tak ada jauh sangat, maksudnya boleh pergi ke kelas lah kalau yang nak pergi one to one tu, insyaAllah. Kalau ada masalah tolong maklumkan. So nanti kita ejar macam mana, mungkin one to one secara online juga kalau dia boleh lah. Tak ada masalah. Okey, sebelum kita habis, terima kasih semua yang join kelas Ustaz pada malam ni. Beberapa pelajar, so tak boleh sebut nama ni, banyak ni. Okay, insyaAllah kita jumpa lagi pada minggu hadapan, insyaAllah, ataupun pada kelas one to one nanti. Sampai enjoy lah, insyaAllah. Ma'asabaka min hasanatin fa min Allah, ma'asabaka min sayyiatin fa min nafsi. Saya tutup dengan bacaan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana imama wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih semua yang join. Selamat malam. Selamat meneruskan urusan masing-masing. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam bissawab.